Okey, ni contoh 6. Rajah di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat PQRS. Okey, tengok pada tapak yang diberi PQRS. Okey. Dia terletak pada satu satah mengufuk. Dia terletak di atas lantai lah. Satah URQ ialah kerata retas seragam objek. Okey, URQ yang bentuk segitiga. Lukiskan dengan skala penuh unjuran ortogon prisma itu pada satah mengufuk sebagaimana dilihat daripada arah Z. Maksudnya bila kita tengok daripada atas, pandangan daripada atas, kita akan nampak bentuk lantai itulah. Bentuk tapak bagi segi 4 tu. Dengan ukuran dia 6 cm darab 2. Okey, so pandangan dari atas kita akan nampak seperti inilah. 6 cm darab 2 cm. Okey, kemudian pandang dari atas kita akan nampak kedudukan. So kita nak label dia U/ dengan R. Okey, nampak di sini U dengan R bertindih lah. T bertindih dengan S. Okey, T dengan S. Kemudian kita nampak P dan Q. Okey, P dan Q. Okey. Seperti yang kita tahu, kalau gambar rajah tu objek tu dalam keadaan serum, kita pandang daripada atas, okey. Kita tak nampak pun bentuk tu serong, sebenarnya dia bentuk tegak saja. Okey, yang kedua, satah mencancang sebagaimana kita lihat daripada X. Pandangan daripada X kita akan nampak bentuk segitiga. Okey, macam mana bentuk segitiganya? Segitiganya, ukuran segitiga tersebut ialah 8 darab 6. So ambil pembaris dengan ukuran yang sebenarlah, 8 darab 6. Okey, kemudian yang ini macam mana? Kita cantumkan sahaja. Kemudian kita label. U bertindih dengan T. U bertindih dengan T. R bertindih dengan S. R dengan S. Q dengan P. Okey, kemudian kita letaklah 8 cm dengan 6 cm. Okey, kemudian bahagian B. Nyatakan kesimpulan anda tentang panjang sisi dan saiz sudut di antara objek dengan unjuran ortogon masing-masing. Jelaskan kesimpulan anda. Okey, kesimpulan dia, panjang sisi TU, SR, PQ, PS dan QR serta saiz sudut tegak tidak berubah pada unjuran ortogon sebagaimana dari arah Z. Okey, kita tengok daripada arah Z, saiznya tak berubah. Maknanya saiz yang sama. Kalau dia 2 cm, 2 cm lah kita lukis. Kalau 6 cm, 6 cm. Okey. Panjang sisi TP dan UQ berubah. Okey. Panjang sisi TP dan UQ berubah. Berubah ni maksudnya kalau kita pandang dari atas, dia tak nampak serong tu. Dia nampak bentuk rata sahaja. Jadi kita tak nampaklah yang 10 cm tu. Okey, kemudian yang kedua, soalan yang kedua, gambar rajah yang kedua, objek yang kedua. Panjang sisi TP, UQ, PS, QR, TS dan UR serta saiz semua sudut tidak berubah pada unjuran ortogon sebagaimana yang kita lihat daripada arah X. Okey, jadinya tak ada yang bersembunyi lah. Tak ada yang tersembunyi kat sini. Semuanya jelas nampak. Jadi semua panjang sisinya adalah sama. Okey, cikgu bincangkan soalan uji minda 7.1C. Soalan pertama, rajah 1 dan rajah 2 di atas menunjukkan dua prisma tegak yang terletak pada satah mengufuk. Lukiskan dengan skala penuh unjuran ortogon kedua-dua prisma tersebut pada yang pertama satah mengufuk sebagaimana dilihat daripada arah Z. Okey, pandangan daripada arah Z adalah pandangan daripada atas. Okey, kalau pandang dari atas, kita akan nampak pelan dia lah, pelan lantai dia. Jadi pelan lantai dia adalah bentuk segi 4 yang berukuran 4 darab 2. Jadi langkah pertama, lukiskan bentuk lantainya 4 darab 2. Okey, jadi sini 4 cm.
Okey, sini 2 cm. Okey, kemudian pandangan dari atas lagi. Okey, kita akan nampak garisan di tengah-tengah ni. Okey, macam mana kita nak tahu dia berada di tengah-tengah? Ini adalah segitiga sama kaki. Okey. Jadi EF itu berada di tengah-tengah. Okey, macam mana cara nak lukis? Tadi awak dah ukur 2 cm dengan pembaris kan? Jadi bahagikan 2. Jadi 2 cm, 1 cm buat garisan di tengah-tengah. Kemudian kita akan labelkan A, B, C, D dan ujung sana E, F. Okey. Soalan yang kedua, dia nak satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah X. Okey, pandangan daripada arah X ialah kita akan nampak bentuk segitiga. Ukuran dia adalah 3 cm darab 2. Okey, first ambil pembaris, ukur tapak bagi segitiga tu 2 cm. Jadi saya labelkan sini B, sini C. Okey, kemudian macam mana kita nak lukis F? F ni betul-betul berada di tengah-tengah. Okey, langkah pertama, ambil jangka lukis. Ambil jangka lukis, buka seluas 3 cm. Okey, ni contoh ni jangka lukis kamu. Okey, ni jarumnya, ini pensilnya. Okey, ini pembaris. Ukur seluas 3 cm. Okey, jarak dia sini 3 cm. Okey, bila dah lukis 3 cm, dah buka luas 3 cm, letak jarum jangka lukis tu dekat C. Kemudian tandakan kat sini. Okey. Kemudian tukar tempat, letak dekat B, kemudian kita tanda sini. Jadi itu menunjukkan 3 cm lah. Okey, itu adalah cara melukis segitiga dengan tepat. Okey, jadi kat sini cantumkan. Okey, kemudian kita akan labelkan F, B, C. Okey, yang lain F macam F tu bertindih dengan E. Ini 3 cm. Yang bawah tu 2 cm. Okey, C bertindih dengan D. B bertindih dengan A. Dan seterusnya lah. Okey, kemudian soalan gambar rajah yang kedua, kita nak lukis pandangan daripada Z. Okey, pandangan dari Z, kita akan nampak tapak dia lebih besar lah. Walaupun kita pandang daripada atas nanti, kita akan nampak yang ini. Tapi kita akan lukis tapaknya dahulu. Okey, tapaknya adalah bentuk 2 darab 2, bentuk segitiga. Jadi sini 2, sini pun 2. 2 cm, 2 cm. Kemudian kita sambungkan. Okey. Ingat ya, kena guna pembaris. Okey, kemudian kita nak lukis daripada atas. Pandangan dari atas, kita akan nampak 1 darab 1. Okey, macam mana kita nak tahu kedudukan 1 darab 1? Okey, kita tengok. Dia selari dengan sudut 90 darjah. Maknanya dia normal dengan garisan sana. Daripada sini. Daripada T sini. Okey, jadi ambil pembaris, ukur sini 1 cm, sini 1 cm. Kemudian kita cantumkan. Okey, itu pandangan daripada atas. Okey, kemudian kita tengok pandangan daripada X. Okey, pandang dari X, kita akan nampak bentuknya seperti ini. Okey, ingat. Pandangan daripada depan, yang serong kita tak nampak serong. So, kita akan nampak bentuk trapezium. Okey, saya akan lukiskan dengan ukuran dia 1 darab 2, tingginya 3. Sisi selarinya 1, tingginya 3. Bawah tu, sisi selari yang bawah ialah 2. Jadi kita cantumkan. Jadi sini 1, sini 2 cm, sini 3 cm. Macam mana kita nak label S dengan T. Okey, kemudian sini U, sini R, sini P dengan Q. Okey, nyatakan kesimpulan anda tentang panjang sisi dan saiz sudut. Okey, kesimpulannya. Okey, kita nak bagi tahu yang pertama, objek yang pertama, rajah yang pertama tu. Okey, bagi tahulah panjang sisinya adalah sama.
Jadi yang berubah yang ini. Kalau pandang dari atas, yang ini berubah. Sebab yang serong kita pandang daripada arah kita pandang tu, dia tak nampak serong. Jadi saiz E, A, E, D, F, B, F, C itu berubah. Okey. Pandangan daripada depan, pandangan daripada X tidak berubah. Maknanya saiz sudut, panjang, sisi semua tidak berubah. Okey. Gambar rajah yang kedua, pada pandangan X, pandangan daripada X, panjang PR dan panjang SU dan panjang SP ni berubah. Jadi daripada depan kita tak nampak pun bentuk tu serong. Sebenarnya dia nampak tegak saja. Okey.